Alright, kita proceed kita punya pengkongsian terhadap surface mount technology. Oh, ni pintu saya. Canggih kan? Okay, okay. Kita teruskan. So surface mount technology component ni ada seperti yang saya sudah maklumkan, yang ada certain pihak memanggilnya surface mount device, certain pihak memanggil surface mount component. Dua perkara tu sama sahaja. Kadang-kala kalau modul, dalam modul tu semua surface mount. So ada juga seperti UK, Italia, bagian Euro, dia panggil bagi modul-modul yang penuh dengan surface mount component, dia panggil SMD. Tapi sebenarnya SMD dengan SMC sama saja. So sebenarnya surface mount device ni ataupun surface mount component ni, dia ialah electric component yang mempunyai pelbagai packaging seperti SOIC. SOIC ialah maafkan saya. SOIC ialah Small Outline Integrated Circuit. So kalau dual inline package, selalunya kalau kita jumpa integrated circuit IC, dia dalam dua inline package yang through hole tu kan, yang ada 8 pin, yang ada macam FA timer yang famous tu ada 8 pin, ada yang 14 pin seperti 7800, 4805, 4830, CMOS, TTL, IC, ada yang 16 pin, ada yang 24 pin. Begitu juga dengan surface mount device, SMD. So SMD juga sama je. So contohnya lah, kalau kita ada 7400 misalnya. 7400 ialah NAND gate. Betul ke? 74HC00. Ya betul, NAND gate. So 74 contohnya lah 74 HC00 misalnya. 74 HC00 ialah NAND gate, ialah NAND gate IC. So dalam tu dia ada 4 gate contoh. Kalau di IP dia ada dia through hole. Tapi kalau SMD sama je. Dia punya kod akan jadi sama, berubah bezanya IC ni ialah belakang dia. So bezanya IC ialah belakang dia. Kalau kita perasan, kalau through hole, belakang dia kadang-kadang DN ataupun SN kadang-kadang. Tapi kalau SOIC, belakang dia selalunya CD ataupun ada kadang-kadang BN, untuk General Code of Manufacturer. Dia kalau TSOP, PWR dan sebagainya. Okay. Tu perkenalan sikit terhadap SOIC. Nanti akan ada lebih detail. Seterusnya SOT adalah Small Outline Transistor. Chip component QFP ialah Quad Flat Package. Quad Flat Package ni dia IC, tapi every penjuru dia ada kaki IC. Alhamdulillah. So SMD ni dia boleh dikategorikan seperti sama je dengan THD, through hole device, ataupun THC, through hole component. Sama je, dia ada 3 kategori. Yang kategori yang pertama ialah passive component, kedua ialah active component, dan ketiga ialah integrated circuit, IC lah. So tiga komponen ni memang diguna pakai untuk semua elektronik komponen. So kita teruskan next. Okay, kita mulakan dengan passive component terlebih dahulu lah. So passive component seperti yang saya maklumkan tadi, passive component ni dia ada 3, iaitu resistor, kapasitor and inductor. So dia kalau cakap pasal resistor dia ada banyak watt kan. Dia ada setengah watt. Ada orang panggil saya tahu ada orang
panggil maksudnya dia panggil watt tu in 0.25 watt, ada orang panggil in fraction, pecahan, ada orang panggil in perpuluhan, dan sama je kan. So passive component kita start dengan chip resistor terlebih dahulu. So macam saya sebutkan tadi, passive component ada, saya cuba besarkan sikit. Kalau dia besarkan dia macam ni, tak lawa langsung. Okay, so macam saya kata tadi, kalau passive component dia ada 3. So resistor, kapasitor and inductor. So inilah rupa-rupa yang general, bentuk-bentuk yang paling basic untuk resistor, kapasitor and inductor. Right, so kita mula dengan chip resistor. So chip resistor ni dia ada 2 kategori. Maksudnya bukan 2 kategori, 2 cara nak untuk manufacture dia. Untuk type yang kita tahu, bukan yang kita perlu tahu. Tapi kita takkan tahu dari segi fizikal, dari segi luaran, appearance of dua jenis resistor, chip resistor ni, kita tak dapat dikena pastikan oleh mata kasar. Dia memang by manufacture dan kita kena tengok kalau masa kita nak beli tu dia jenis apa. Iaitu jenis dia ialah thick film dengan thin film. Filem yang tebal dengan ataupun filem yang nipis. So thin film ni dia ialah dia sama juga macam through hole punya resistor yang radial ataupun radial punya komponen kan. Dia ada resistive layer. Resistive dia ada layer lapisan. Dia ada lapisan perintang yang banyak, kemudian yang terjadi daripada semiconductor ataupun seramik, ataupun daripada semiconductor yang seramiknya adalah benda yang tak regang. So so basically resistive lapisan perintang yang diperbuat oleh seramik tu dia gabungkan. Kalau tin, kalau nipis maksudnya dia menggunakan resistive layer yang sangat sedikit dan dekat top layer tu, dan dia ada satu vacuum. Vacuum tu membuatkan vacuum maksudnya ada ruang. So ada ruang. So, ruang tu membuatkan menentukan nilai resistor tersebut lah. Tu depends on manufacturer. So nak bincang lagi pasal saya hanya beritahu dia ada 2 jenis, tapi untuk nak tahu macam mana dia manufacture, saya tak rasa benda itu penting. Tapi kalau in theory is a good kalau kita tahu macam mana dia working, macam mana dia working, of course lah dia by resistor kan. Macam mana dia terjadi dan sebagainya. Tapi kita boleh tengok by comparison kat bawah nanti. So kalau tengok kat gambar rajah ni, so basically dia ada electroplated dia ada resistive thin layer tu. Dia buat daripada nickel and chromium. Nickel and chromium ke? Oh betul lah, dia kat sini tulis. Allah Akbar. Okay betul. Nickel and chromium. So ataupun nichrome lah. So nichrome tu membuatkan kalau lagi dekat ataupun lagi tebal nichrome tu, maksudnya lagi tinggilah perintang dekat satu resistor tu. Sama juga dengan through hole resistor. Tak saja dia pakai nichrome juga, cuma nichrome dia lapik dekat luar. Kan kalau resistor through hole kan dia bentuk bulat macam ni kan. Saya nichrome tu dia lapik luar. Next ialah thick film. So thick film ni dia pakai ceramic substrate, dia pakai semiconductor, dia sejibik menggunakan teori through hole punya resistor, tapi dia kecilkan macam tu. So kalau kita pergi ke mana-mana supplier, that's why thin film lagi mahal daripada thick film. Tapi thick film paling banyak di manufacturer, paling banyak
dihasil ataupun dikeluarkan oleh banyak industri sebab dia senang nak dibuat dan murah lah. Sebab base dia adalah base seramik ataupun semiconductor. Alright, so the difference, perbezaan antara thin film dengan thick film ni. So film tu ialah yang seramik lah, ceramic films. Dia macam lapisan seramik. So kalau thin film, dia punya ketebalan tu ialah 0.1 micrometer. Kalau thick film, dia 100 micrometer. So dia punya ketebalan tu lagi tebal, saya panggil tebal. Tapi sebabkan dia kecil, kita nampak lah dia macam dia tebal ke tak kan. So macam mana dia proses. Kalau thin film, dia by, macam saya cakap lah, dia by vacuum. Kalau lagi besar vacuum tu, lagi tinggi lah resistor. Kalau lagi kecil vacuum tu, lagi rendah resistor. Perintang, maksudnya resistance. Nilai. Like kalau besar, kalau thin film, lagi besar dia punya ruang, lagi tinggi nilai perintang dia. Kalau lagi kecil dia punya ruang, lagi rendah nilai perintang dia. So untuk thick film dia pakai screen resistance dia lah. Macam cakap lah, kalau dia sejibit macam Truho punya, macam mana Truho punya komponen resistor manufactured dihasilkan. Dia pakai lapisan seramik yang banyak, kemudian ada stencil tengah-tengah tu. Pasal kalau kita pecahkan resistor, kita boleh nampak ada satu macam besi tengah-tengah tu. Kalau saya pernah pecahkan lah, ataupun kalau resistor meletup blow kan, kita boleh nampak besi tu ada macam ada besi. Lepas tu kalau kita cuba pecahkan, dia macam jadi kapur tu, lebih kurang itu. Alright, so trimming saya rasa tak penting. Resistance ni maksudnya kalau dia pakai type of resistance dia guna pakai dekat komponen tu. Kalau thin film dia pakai nichrome. Kalau yang thick film ada je pakai nichrome, tapi most likely dia orang pakai sama je dengan through hole punya resistor, iaitu dia pakai alloy yang tengah-tengah tu. Alright, property yang ni boleh go through. Siapa yang rajin, siapa yang bersemangat untuk tahu lebih detail boleh go through. Tapi sebab ni sekadar teori, memang fully teori pasal thick film and thin film. Film yang tebal ataupun film yang nipis. So basically untuk appearance kedua-dua thin film dengan thick film ni, kalau kita ambil mana-mana resistor, kita tak dapat tahu dia thin, dia nipis ke dia tebal. Melainkan kalau kita patahkan barulah kita tahu dia thin film atau thick film. Tapi selalunya chip komponen tu susah nak patah. Jarang saya patah. Ke pernah patah? Tak pernah, saya tak pernah patah lagi. Alright. Okay, boleh follow ke? Ke saya salah laju sikit? Tak okay. Boleh, so next ialah alright. So next ialah pasal size resistor tersebut. So saya macam saya cakap tadi lah. Kadang-kadang dia bergantung kepada lagi besar size perintang tu, lagi tinggilah watt yang akan dihasilkan. So selalunya dia boleh menghasilkan 1 megawatt, dia boleh menghasilkan 1 watt, tapi 1 watt untuk SMD jarang jumpa. Sebab selalunya manufacture SMD ni selalunya kalau dia dihasilkan, watt paling tinggi akan dihasilkan untuk passive component ialah 2 watt lah. Itu pun jarang gila jumpa. Selalunya dia akan manufacture macam a quarter watt, 0.25, iaitu 1/4 sehingga 0.5 watt. Selalunya yang memang general ialah 0.5 sehingga ataupun quarter watt yang general watt yang diorang hasilkan. Alright. So ini ialah macam mana kita nak tahu. So dia ada dia ada length, panjang resistor tu, dia ada lebar dan ada tinggi.
So macam minta maaf. Banyak angin. So macam saya cakap tadi, masih dalam soalan pretest kan, ada berapa size. So inilah size yang paling general. Selain daripada size yang dekat dalam ni, memang jarang ada dekat pasaran. So dia by code. Selalunya orang panggil kalau macam contoh kalau benda tu rosak kan, can you pass me 0805 resistor, dia akan pass lah what value dan sebagainya. So kita ambil contoh 08 0805 iaitu size resistor SMD yang paling general sekali yang digunakan pakai oleh general electronic application. Kalau 0805 maksudnya dia punya length ialah bukan 0.8. Tadi saya sebut masa sebelum rehat tadi saya sebut 0.8 inci kan. Sebenarnya dia adalah 0.08 inci. Maafkan saya tadi. So dia adalah 0.08 inci length besar dia, dan tak betul. Buat ni. Betul. Okay. Dan dia punya width ialah 0.05 inci. That's why orang panggil dia 08, 05 sebab size dia tu. So selalunya usually kalau 08, 05 ni dia punya watt quarter ataupun 1/8. Ada antara dua itu je. 1/8 watt ataupun 1/4 watt. Kadang-kadang manufacturer dia buat 08, 05 watt dia kadang quarter watt 0.25 watt. Tapi kita confuse dengan dia size sama tapi watt berlainan. Itu memang kena tengok manufacturing ataupun masa nak beli tu tengok berapa watt yang kita nak, betul tak kena, sebab kadang size sama tapi watt berlainan. Dia tak sama dengan through hole. Kalau through hole, obvious, saya so far pengalaman saya lagi besar perintah tu lagi tinggi lah watt tu. Tapi untuk SMD saya pernah jumpa size sama tapi berlainan watt, power rating. So kita untuk size ni jelas macam mana nak tahu dia punya lebar, tinggi dan sebagainya, insyaAllah. Right, jika ada apa-apa yang perlu ditanya, just cakap je, saya boleh. Saya nak tanya sikit, tapi saya tak tahu sama ada saya terlebih awal ataupun dalam kita punya kursus ni ada dia ajar tak macam mana nak baca nombor atas perintah dan sebagainya tu? Oh, tak ada. Tapi saya boleh ajar sekarang. Okey, kenapa ni? Kenapa dia bunyi? Okey, untuk saya contoh, selalunya dia akan ada 3 nombor. So contohnya kalau satu dia ada perintang. Kemudian atas perintang tu ada tulis 102. So maksudnya perkali ni adalah 1, ini kali 1, ini stick kosong, ini ialah 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. So maksudnya dia ialah 10 campur campur ke? Darab, sorry. Taruh je 20 views. 20? Lah kalau kita kata kalau kali dia 2, kita tambah lagi 20 kan. Lepas tu kita tukar pada kilo ke ohm kan. Macam tu ke? Macam kita baca perintah biasa kali tu? Tak. Perintah biasa? Tak, dia so far yang saya tahu kalau dah ni 10 tambah dengan 10 kuasa 2. So maksudnya 10 kuasa 2 100. Sorry, 100 pula. Bukan kosong, dia bukan tambah, maaf. Dia bukan tambah, dia tambah kosong kat 2 ni. 2.
Oh betul Cik Sama Bella, macam betul. perintah biasa Oh, lah. saya perintah lah Ah. 2x0. So Ah, tambah dia bintang 3 kali 1K. kosong. So maksudnya value dia kat sini ialah 1K, 1KO. Oh tu ke maksudnya. Saya pun dah blur ni. Tambah 2 kosong. Saya fikir tambah ni, Tak, tambah kita dekat 2 office kosong. budak kan dia ada lambat. Rupanya tambah 2 kosong. Jangan blur. Okay. So ya betul, tambah 2 kosong. So kalau lah dia ada 1 kosong, bukan lah. Saya tunjuk contoh lain. So contohnya ialah dia ada part 7, 3. So maksudnya sama juga, dia part 7 pula first. Dia ada 4, 7, tambahlah 03. So maksudnya dia 47K. Kalau ada series dia 4 nombor. Ada series dia 4 nombor. Dia macam ni. Dia 47 01 misalnya. So maksudnya sama juga. So 470 kat sini yang paling nombor belakang tu adalah perkali dia. So 1 maksudnya 10. Maksudnya dia 4.7K. Ada soalan? Kalau yang macam dalam gambar tadi, Gambar. Oh, jarang ada. Takkan ada. Ni contoh je. Takkan ada. Sebab manufacturer dia akan keluar number sahaja. Kalau ada, tu maksudnya ialah 10 ohm. Sebab point yang belakang, R tu dikira point. Tapi so far saya tak pernah jumpa lagi. Kalau ada, maksudnya R tu ialah kira point. Di mana maksudnya ialah 10 ohm. Okay, jelas. Tapi dia kat sini saya tak bagi tahu fuse kan. Kat dalam ni fuse saya tak tunjuk. Ada fuse bentuk macam ni. Mana? Okay. Ni bentuk fuse. So fuse kadang-kadang atau macam ni. Macam ni. Kadang-kadang kita keliru dengan fuse ke ataupun resistor. Itu kena berhati-hati lah, sebab pernah kena kat saya. Dan kadang-kadang kalau ada nombor kat belakang, tu pun kira fuse juga. Sebab fuse dengan resistor ni bentuk memang sama. Selalunya kadang-kadang bentuk sama. Tapi sepatutnya manufacturer dia kena tulis code ataupun kalau macam dia macam ada huruf kan. Ada bukan huruf. Macam A B C tu abjad kalau ada abjad macam S ke, maksudnya itu ialah fuse. Bukan resistor. Resistor dia by manufacturer standard dia memang kena pakai nombor 104 ataupun 472, 33 dan sebagainya. Right, next. Jelas ke? Okay. Cantik. Alright, next adalah surface mount resistor network. Surface mount resistor network ni dia sama je dengan resistor, tapi dia dalam satu resistor banyak perintang dalam tu. Sama je lah cara resistor network lah. Saya tak tahu maafkan saya sebab saya tak tahu dalam bahasa Melayu resistor network tu apa, perintang berkali. Tak tahu, saya tak tahulah, tapi so dekat chip resistor ni dia orang panggil RPAC. Kenapa orang panggil RPAC? Sebab dia resistor dalam satu pack. Tu je lah. So kadang-kadang dia datang ada je dia 4 kaki, maksudnya ada 2 resistor. Ada je dia datang 6 kaki, dia masih ada 3 resistor. Ada yang 16, ada yang 20 dan
banyak lagi lah. Tapi normally dia akan datang 10 hingga ke 20 pin lah. Iaitu 5 resistor ke 10 resistor dalam satu chip tu. Macam ni dalam bentuk dalam gambar ni lah. Jenis dia ada dua. Satu CAY, kat dalam note saya tak ada, tapi ni pengetahuan tambahan. So dia ada CAY dengan CAT. So CAY network resistor. Network resistor. So CAY ni dia punya pin nak solder dekat hujung-hujung dekat dia punya edge kat sini. Boleh nampak saya punya cursor kan? Ni edge untuk dia solder. Kalau CAY dekat tempat lekuk tu dia CAY network resistor. CAT. Kalau CAT, astaghfirullahaladzim, saya dah balik Yus, ya. boleh tanya tak? Kalau Ya. macam resistor network tadi, dia ada nombor dekat nombor nilai dia kan? Maksudnya dia merujuk pada satu transistor lah nilai tu kan? Ya, betul. Okay. Kalau resistor network ni, contoh dari 103 kan? Maksudnya the whole pin ialah 10K. 103 ialah 10K. Maksudnya semua 10K. Kalau lah 220 maksudnya 220 ohm kan. So 220 ohm maksudnya semua 220 ohm. Jelas ke? Ya. Okay, so saya sambung tadi Jelas. Ni CAT, ni CAY. Betul. So saya terbalik tadi. Kalau CAT dia punya tempat solder dia tu yang kat pin dia tu. Kalau CAY dia punya tempat pin ni ke tempat hole tu, yang tempat lekuk dia tu. So interesting to know lah, tapi macam tu lah. Dia manufacturing dia agak menarik sikit. Saya keluaran CAT yang CAY ni baru-baru je ni, 2010-2011 tu. Sebab sebelum ni saya tak rasa ada lagi. Alright, so kita teruskan dengan kapasitor. So kapasitor dia ada 3. Ceramic kapasitor, tantalum kapasitor, electrolytic kapasitor. So kapasitor kalau definisi kapasitor ialah untuk tampung energi lah. Dia boleh charge and dia boleh discharge. So itu dia punya karakteristik lah. So ceramic kapasitor macam biasa dan dia punya size sama seperti resistor. Dia sama seperti chip resistor. Dia ada 0603, dia ada 0302, 0403, 0402, 0603, 0805, 1206 dan sebagainya lah, 2512. Sama je size. Kapasitor dengan resistor. The reason kenapa designer atau engineer create ceramic kapasitor ni sama dengan resistor supaya diorang easy untuk design benda tu in dalam satu PCB diorang nampak seragam macam tu lah. Tu saya pernah baca, tapi sebab reason tu tak valid, so diorang kata easy to manufacture and that's the general size. Tu ialah size yang sangat umum macam tu lah kononnya. Cuma bezanya ialah ketinggian dia. Kalau lagi tinggi kapasitor tu selalunya lagi tinggi value capacity tu. Value kapasitor tu. So kapasitor ni dia tak ada marking, dia tak ada indikator kat atas body tu. Tu problem kapasitor SMD. Tu pasal kalau saya solder dalam pertandingan, saya akan
ketika nak keluarkan barang-barang, ketika nak keluarkan komponen daripada tape tu kan, daripada packaging yang warna putih tu, tape, chip komponen packaging. Okay, chip komponen packaging. Kalau saya nak keluarkan, saya rasa tak nampak gambar raja sini, chip komponen packaging. Tak ada kat sini, tapi once kalau kita receive komponen, dia datang dalam keadaan, saya ada. Oh ya, yeah. Okay, nanti. Ini apa tu? Haji Man off mic lah. Okay, dia datang dalam keadaan package macam ni kan. So kalau kapasitor, kalau saya nak keluarkan banyak-banyak terus kan, kalau the best practice, bagusnya nak practice, perlu tanggal satu-satu, jangan tanggal semua. Tapi ketika pertandingan macam saya nak bertanding, saya kena tanggal semua komponen supaya saya senang nak solder. So macam mana saya buat, saya akan label kan. Okay, yang ni 10 nano farad, lepas tu baru saya buka package ni, saya letak kat masking tape. Ini 100 nano farad, saya buka, saya letak macam tu. Sebab kapasitor memang tak ada label. Macam mana baca. So dekat packaging tu ada nilai dia ke? Packaging macam ni? Bukan packaging yang putih yang you tunjuk tadi tu. Tak ada. Kalau macam ni selalunya tak ada. Selalunya kalau ada orang tu, kalau tu ada pun orang tulis kat belakang. Berapa nano ke berapa mikro ke. Habis macam mana kita nak tahu kalau kita masuk petang? Macam mana? Sampai sekarang saya mempersoalkan benda tu. So the best answer, the best jawapan paling bagus saya boleh jawab ialah pakai kapasitor meter. Tu je saya boleh cakap sebab sepanjang saya ni memang dia tak ada marking. So kalau kita dapat packaging tu memang kena berhati-hati dengan nilai tu. Kadang-kadang kalau kita tukar ke boleh ganggu application bot tersebut. Alright. So kapasitor seramik ni dia macam-macam color dia. Dia kadang datang oren, kadang datang hijau, kadang kuning, kadang coklat, famous ataupun oren. Tapi saya pernah ditanya oleh seorang peserta ketika saya jadi trainer, kenapa warna dia oren, kenapa dia warna hijau? Sebab sekarang saya tak dapat jawab lagi kenapa dia warna dia berbeza. Saya cuba kaji selidik pun tak ada. Saya rasa mengikut cita rasa manufacturer kot, kilang ataupun company, mengikut cita rasa company kot nak keluarkan warna apa. Tapi so far memang saya tak jumpa lagi the reason why dia orang buat warna berbeza-beza. Alright, tantalum kapasitor. So tantalum kapasitor ni adalah polarized kapasitor. So ceramic kapasitor jadi adalah non-polarized. Dia tak ada polarity. So dua-dua tak ada polarity. Kalau tantalum kapasitor dengan electrolytic kapasitor, dia adalah polarized. Dia ada positif, dia ada negatif pin. So tantalum ni dia besar sikit dan size setiap tantalum kapasitor ni berbeza gila dengan yang lain. Dia tak ada 0805, dia ada. Kalau kita ukur sama-sama nampak macam sama. Tapi sebenarnya dia ada size dia tersendiri. Dia ada memang A, B, C, D, E. Size A, B, C dan E. So kalau kita tengok dia punya
kadang-kadang kod dekat manufacturer kalau kita dapat daripada 514 ke, DigiKey ke, Fresnel ke, dan sebagainya, Mauser ke, dia memang tulis kalau tantalum kapasitor belakang tu ada kod. Kod tu kod tu untuk beritahu dia punya size. Kalau kita nak baca dia seperti sama je dengan polarized kapasitor yang kita polarized kapasitor through hole komponen. So contoh macam ni kan, 100 kan, maksudnya dia 100 mikro. Sebab tantalum ni dia polarized, so dia in kategori mikro. Dia confusing juga. Ada manufacturer company dia keluarkan hasil macam ni 106 tu. Tu 106 tu maksudnya hujung dia piko perkali dia 10. Perkali dia ada 6 lah, maksudnya 10 ada 6 picofarad, lepas tu tambah dapatlah 10 mikro. Macam tu lah. Dan size dia ni sama juga macam tadi, measurement dia. So dia ada length dia 3, kalau size A, length, width, height. Macam tu lah. Length, width, height. Kenapa tak dalam? So standard bacaan adalah length kali width, Allah, ataupun height lah dulu. Sama je, width, height. So dia ada tak? So length, width, height. Sama cara baca untuk ni lah, size dia tu, specific size dia, macam mana, apa size dia dan sebagainya. Kalau orang tanya kenapa size berbeza, so jawapan saya ialah lagi besar size, lagi tinggilah nilai kapasitor tersebut. Pengaruh. Pengaruh induktor. Pemuat. Muat. Okay, dia muat kan, itulah dia keluar masuk kan. Okay, dia lagi besar size tantalum kapasitor tu, lagi besarlah nilai pemuat dia tu. Okay, baru. Okay, next ialah, okay. Satu lagi benda saya lupa nak, ialah marking. Tantalum kapasitor, marking dia tu negatif ke positif? Negatif. Cuba Tantalum kapasitor marking tu ialah positif. Dia terbalik. Dia memang pelik tapi itulah hakikat dia. Dia punya tantalum kapasitor marking dia tu ialah positif. Kalau elektrolytik, marking tu ialah negatif. Elektrolytik ni dia punya sifat sama je dengan polarized capacitor through hole. Polarized capacitor through hole. Capacitor. Sama je, cuma elektrolytik capacitor ni sama je, cuma yang dia ni through hole, yang ni SMD. Tapi tantalum ni dia punya sifat sama, baca sama tapi marking dia berbeza. Alright, tantalum ni ada keketupan tantalum? Ada. Polarized. Okay, polarized maksudnya dalam Melayu ketutupan. Ya, cuba. Saya cuba fikir tadi apa benda. Okay, kalau tantalum dengan elektrolytik ni dia ada ketutupan. Kutub. Ketutupan. Ketutupan. Ya. Ketutupan. Polarity. Okay. Ngam. Thank you. So, bagus lah.
Saya secara terus terang saya suka KV belajar bahasa Melayu sebab saya pergi Endon. Bukan saya pergi Endon. Saya tanya orang Endon, diorang belajar semua term in diorang punya bahasa. Pergi Jerman pun sama juga. Pergi Korea jangan cakap lah. Sama je, diorang ada term diorang. Pergi Jepun ada term diorang. Sampai Malaysia je, semua nak English kan. Lepas tu bila dah besar jadi macam saya. Tak tahu Melayu tu macam mana. Okay, teruskan. Okay, itu pendapat saya lah kan. Okay, so tantalum kapasitor ni dia ada ketutupan. So ketutupan ni adalah macam saya cakap dia. Yang marking dia tu, yang marking macam line tebal ni ialah positif. Kalau elektrolitik berbeza. Elektrolitik bukan berbeza. Elektrolitik sama dengan elektrolitik kapasitor through hole. Marking tu ialah negatif. Alright. So dekat elektrolitik ni dia banyak size, tapi size tu tak menentukan apa-apa pun so far. Saya pernah je jumpa size tu kecil tapi dia punya nilai pemuat dia tinggi. Tapi kalau ikut biologik, sebab pemuat ni dia punya sifat dia ada dua elektrod kan. Dia ada dua elektrod tu yang membuatkan dia boleh store, dia boleh simpan charge, dia boleh simpan elektro. Kalau kita belajar teori kapasitor kan. So kapasitor dia ialah ada dua elektrod ni yang pertama dia sekali ada voltage lalu, nilai elektron tu tinggi, so lagi besar kapasitor tu, maksudnya lagi tinggilah nilai pemuat tu kan. Tapi saya pernah jumpa elektrolitik kapasitor SMD, kecil je tapi nilai dia besar. Saya pun tak tahu benda tu betul ke ataupun manufacturer tipu saya ke, kena scam ke, saya tak pasti. Tapi pernah je jumpa. So untuk kod, kalau kita beli, kita ada jumpa kod dia tau. Dia ada kod, macam mana kod dia? E, G, E kecil, E besar. Kod dia tu adalah menunjukkan berapa voltage dia boleh pergi. Ialah voltage rating. Voltan rating. Maksudnya kalau kapasitor, kalau contohlah voltage rating dia 10 volt misalnya. Kalau kita supply 12 volt, dia meletup kan. Macam tu juga maksudnya dekat ni elektrolitik kapasitor. So dia punya kod yang dekat body tu ialah kod untuk dia punya voltage rating. Tapi selalunya dia ada tunjuk kod, kadang-kadang dia tunjuk kod sekali dengan voltage rating. Macam kat sini tak ada. Macam ni nanti kalau kita nak baca, dekat dalam saya punya explanation ni saya ada cakap pasal macam mana nak baca kod. Contohnya one is to include blah blah blah. So contohnya dekat marking elektrolitik tu ada 33 6 volt. Maksudnya dia 33 micro 6 volt voltage. Kalau cara yang lainnya dia letak G contohnya dia letak G 106 misalnya. Tu maksudnya ialah dia macam saya cakap lah, dia 10 kali dengan letak 6 kali picofarad, maksudnya dia 10 mikro. So dia 10 mikro, G ialah dikategori sebagai dia 4 voltage. Maksud dia boleh go sampai ke 4 voltage saja. Jelas ke? Sekejap next ialah induktor. So induktor ni pun pelbagai jenis. Dia ada shield, yang paling famous dia ada shield. Pelindung. Terima kasih banyak. So dia ada pelindung dengan tak ada pelindung. So dekat
dekat dalam gambar saya ni ada multiple gambar kan. Yang ni shielded, dia mempunyai pelindung. Kalau yang Besarkan lah Yus. Ya? Besarkan lah. Oh, besarkan Besarkan. Okay. So yang ni, yang separuh daripada sini, ni semua shielded. Dia mempunyai pelindung. Dan yang separuh daripada yang belah bawah ke kiri ni, dia non-shielded. Dia tak ada pelindung. So beza non-shielded dengan shielded ni lebih mahal lah. Dan yang non-shielded ni murah. So far kalau nak katakan dari segi arus, kalau kita letak perintang pula, kalau kita letak pengaruh tu, betul kan pengaruh induktor kan? Betul, cantik. Okay, Ya. Pengaruh tu. okay. So kalau kita letak pengaruh tu dalam PCB, kalau yang non-shielded, yang tiada pelindung kalau dekat dengan IC, dia tak engineer ataupun designer tak galakkan letak berhampiran dengan komponen yang memerlukan operation yang banyak macam microcontroller apa kan. Memang tak digalakkan induktor tu bubuh dekat dengan microcontroller kalau tak shielded, kalau tak ada pelindung. The reason why, sebab dia boleh menghasilkan electromagnetic. Saya lukis sikit gambar. Arohan. Yep. So dia panggil field and wave. So kalau ada dalam PCB tu, so ni PCB, ni side view. Oh, side view ada lekuk. Side view. So contoh kita ada satu induktor kat sini. Ni induktor misalnya. Contohnya ada IC. So dia ada dalam teori ataupun dalam RF designing ataupun induktor designing, digalakkan komponen yang ada kaitan ataupun terkesan daripada arus current, memang dia akan 5 mm berasingan. Maksudnya jarak jauh ni mestilah lebih daripada 5 mililiter. Penjarakan. Terima kasih. So the reason why, sebab dia ada, saya itulah teruk saya kan. Astaghfirullahaladzim. Okay. Saya dah kena balik Malaysia dah ni saya rasa. Okay. So the reason why dia ada electromagnetic. So electromagnetic ni dia memang akan terefek apabila current, apabila arus dia alur dekat induktor tau. So dia memang akan ada bila yang tak ada pelindung ni, dia confirm akan ada electromagnetic. So electromagnetic dia memang akan terhasil begini lah. Oh, macam love sama dia. So dia punya arah. So bila electromagnetic tu terkena dengan mana-mana komponen lain, jadi komponen lain tu boleh jadi dia punya functionality terganggu, sistem operating board tu terganggu dan sebagainya lah. Ini additional knowledge. Alright, so induktor. Dan surface mount induktor size dia ni dia bergantung kepada berapa coil yang dililit dekat satu pengaruh tu. So kalau lagi tinggi coiling, lagi tinggi nilai pengaruh, lagi besarlah size dia. Dan selalunya yang shielded tu dia guna kadang-kadang dia guna metal punya komposisi, besi komposisi macam alloy, tapi so far saya dengar dia lah mix seramik dengan plastik lah, sebab mix seramik dengan plastik ialah paling bagus untuk menghalang electromagnetic. Right.
So SMD to marking value, dia baca marking value sama dengan kapasitor. Bezanya ialah dia start, kalau kapasitor kita start pada picofarad kan. Kalau ni dia start pada millihenry. Contohnya kalau 471 maksudnya ialah 470 millihenry. Macam tu lah. Micro. Oh maafkan saya. Itu transformer. Sama je. Dia start dengan microhenry. So contoh 330 maksudnya lah dia ialah 33 microhenry. Kalau 471 maksudnya ialah dia 470 microhenry. Betul. Maafkan saya, tadi saya salah. Alright. Saya rasa kita boleh stop untuk 10 minit. Tak habis lagi. Tadi baru habis pasif saja. Kita sambung aktif sekejap lagi. Kita boleh rehat selama 10 minit dan jumpa sebentar lagi. Ada persoalan ke sekarang? Tiada ya? Alright. Ada yang nak tanya soalan? Belum lagi. So far okay ya. Saya pun tak tahu nak kerja kan, pace macam mana. yang Macam nampak macam susah sikit bila kita nak kena pasti kapasitor. Kalau ya, tentang betul. tu dekat badan dia memang ada tulis. Tapi bila tentang kapasitor, cikgu pun tak pandai nak ajar budak macam mana. Saya akui benda tu memang sukar untuk diajar sebab kapasitor antara komponen pasif yang susah tak explain macam mana baca benda tu. Lagi-lagi kalau seramik kapasitor dengan tak ada marking ni lagi. Lepas tu nanti student, saya pernah tanya, kenapa dia tak nak marking? Siapa tu nak jawab macam mana? Saya nak jawab, kalau saya jawab, mana nak tahu kau pergi tanya kilang, kan kena marah pula kan. So better lah saya kata, saya cari the reason why kenapa diorang tak tahu marking, sebab benda tu terlalu kecil. Kalau tak marking pun nanti keliru dengan resistor. Itu pun saya jumpa dalam discussion, bukan daripada company yang buat kapasitor tu. Kita pun tak tahu kenapa dia tak tahu marking. Dalam pack yang kita dapat ni kan, dia ada kapasitor kan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada beberapa jenis kapasitor kan. Macam mana nak baca tu nanti? Tak ada nilai, Uncle Chan tak ada tulis nilai? Kita macam tak ada je tu. Tak ada nilai? Kalau dia kapasitor hantar kan dia beritahu macam tu je. Tapi kalau kapasitor yang elektrolytik tu, kita boleh baca dia. Yang macam ni yang kapasitor macam ni bentuk dia. Sekejap macam ni Itu boleh baca kan? Ni boleh baca. Yang tak boleh baca, yang ni je yang tak boleh baca. Dah lah rupa yang dia ni sama tak boleh. macam bintang. Dia sama bentuk macam bintang, betul? Lebih kurang. Ada 3 biji. Ada 3 biji. Macam ni bentuknya. Ya. Dia memang tak ada nilai. So kita tahu nilai dia berapa. Lita dia tak ada Saya boleh cari kalau nak. Memang Mr. Cheng tak bagi lita. Hari tu kita orang beli pun tak ada lita. Tapi lita dia tak silap KV. Saya ada. Yus ada kan? Saya ada. Ataupun KV kucing pun ada. Minta share lah. Kalau ada lita tu mungkin kita boleh tahu dekat C1 tu berapa nilai dia, dekat C7 tu berapa nilai dia. Minta tak ada bagi bom ke? share. Tak ada. You share dalam dia macam WhatsApp. ni je. Okay, saya share kat WhatsApp lah. Okay. Okay. Saya share nilai bintang tu.
Kalau ada data skematik dia pun boleh share sekali lah. Ya betul. Saya bagi the whole document kot saya. Better. Sebab Mr. Chen kata it's working kalau pasang semua. Memang working lah kalau ada pasang semua. Angka. Kalau salah pasang tak jadi. Salah pasang tak edit. Ceramic capacitor polarize ni. Banyak juga benda-benda. Saya buka ni. Ras. Tak apa Yus, nanti share waktu rehat. Tak apa. Oh ya. Take your time. Nak rehat ni. lagi 6 minit kita sambung. Saya tutup kamera sekejap Tapi kat ras